Hai semua, kita bertemu lagi dalam Okey, hari ni I nak cerita tentang satu kisah yang dihantar oleh channel MAV, Mr. Aki Vloggers, tentang pengalaman beliau yang diganggu di sebuah resort di Port Dickson berhampiran dengan lokasi penggambaran filem rahsia. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, kisah ni macam ni. Ada satu hari ni pada tahun 2017, MAV dia pergi solo trip di Port Dickson. Kebetulan resort yang dia pilih untuk check-in tu berdekatan dengan ada satu banglo ni. Banglo ni dia adalah lokasi penggambaran filem rahsia. Filem ni dia bergenre misteri macam tu lah, seram-seram macam tu. So anyway, percutian solo MAV ni adalah pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. So Jumaat petang tu, lepas solat Jumaat semua gedebuk-gedebak gerak sampai dekat Port Dickson, dekat resort tu dalam pukul 5. Dia terus check in. Bilik yang dia dapat ni jauh dari lobby, dekat tingkat 2. So masa dia pergi tu tak ada rasa apa. Siang kan tak ada rasa apa. Jalan pergi dekat bilik, cocek, buka pintu, letak barang semua, buka pintu veranda, tengok laut, tengok pantai, macam percutian kan, vacation, seronok lah. Siang dia pun lepak lah kejap, tahu-tahu terlelap. So dia tersedar tiba-tiba, dah pukul 8. So okey lah, dah pukul 8 tu dah, ayo perut pun lapar. So bila dah lapar, dia turun, dia keluar daripada bilik lah semua kan. Masa dia keluar daripada bilik tu, dekat koridor ni, dia rasa macam ada sesuatu yang memerhatikan, tapi tak ada apa. So dia macam abaikan perasaan tu. Yelah dah lapar. So dia turun, pergi dekat motor dia, dia gerak, pergi cari makan dekat PD tu. Dah makan, dah kenyang apa semua. Pergi sebelum balik hotel, dia singgah dulu dekat 7E. So dah settle beli barang kat 7E semua, naik balik motor dia, pergilah balik ke resort tersebut. So basically dalam pukul 10 macam tu lah dia dah sampai balik dekat hotel tu. Dan masa ni lah keadaan lebih menyeramkan. By this time dah pukul 10, dah senyap, suasana macam sunyi je malam tu. Dia pun naik tangga, nak pergi tingkat 2 kan, naik tangga. So masa tengah naik tangga tu, dengar macam ada orang kat belakang. Hati tak rasa apa sebab it's a resort. Bila kita dekat resort, kita bukan berseorangan, kita dekat tempat percutian, peranginan. So obviously ada orang lain kan. So kalau kita rasa kita ni lambat, salah ada orang lain lambat lagi. Kau seorang je yang keluar makan kan. So dia pun tak ada masalah lah, dia jalan je. Dia dengar dekat tapak kat belakang kan, macam cuk ada orang jalan juga. Okey, tak ada masalah. So bila dia dengar, dia macam tak terasa apa-apa yang seram. Tapi dia toleh lah. Bila dia toleh, tak ada siapa-siapa. Tapi dia tak adalah rasa terus macam Allah, apa hal ni? Tak, sebab mungkin bunyi tu datang daripada tangga blok lain kan. Macam saya cakap tadi lah, bila pusat peranginan ni, kita tak boleh assume kita seorang. Ada banyak orang menginap kat situ kan. So kita apalah, dia jalan, dia dah tahu yang belakang dia tak ada orang. Tak apalah, berjalan. So sampailah koridor dia. Dekat koridor dia berjalan. Masa dekat koridor dia, dia dengar lagi ada orang jalan dekat belakang. Time ni MAV dah tak sedap hati. Dia rasa macam aku dah toleh tadi ni, tak ada orang, bunyi ada lagi. Takkanlah kita nak toleh lagi. Sebab dia dah toleh kat tangga tu, dia tahu tak ada orang ikut dia dari belakang kan. So tak apa, time ni dia rasa seram sejuk sikit. So dia jalan laju-laju, pergi masuk bilik dia, kunci pintu terus. Dah masuk bilik, dah lega. So whatever kat luar tu, kat luar je lah. Dan macam rasa lega-lega tu, dia letak makanan dekat atas meja, kunci motor, helmet semua letak atas meja tu. Dia pergi bilik air dulu, dia cuci kaki. Kadang-kadang kita daripada mana-mana ni, amalkan cuci kaki dulu. Kalau maybe rasa baru nak mandi ke apa kan, cuci kaki tu dulu. So okay, dia dah cuci kaki, dah settle. Dia pergilah duduk dekat atas katil. Duduk atas katil tu, tengoklah channel yang apa ada dekat resort tu. Channel banyak, channel memang banyak dia kata. Cuma tak ada apa konten yang berkenan di hati. So dia biar je TV tu terpasang, tapi dia layan YouTube. Dia layan phone dia lah. Dia main phone. Dia dengar bunyi tapak kaki yang macam dia dengar kat tangga tadi.
di luar koridor dia. Dia dah terasa lain macam. Tapi kan bunyi kat luar, so tak adalah. Walaupun rasa macam seram sejuk, tapi tak adalah takut sangat sebab bunyi kat luar. So bila kita dengar bunyi orang berjalan, kadang-kadang walaupun kita tak pay attention, tapi kita boleh dengar orang tu dah berjalan berlalu pergi tau. Tapi yang ni dia dengar orang berjalan, tapi tapak kaki tu macam tak berlalu pergi, macam masih dekat depan pintu dia, dekat koridor depan pintu bilik dia tu. Macam orang tu tak belah-belah. So dia dah rasa macam benda ni kan. So dekat dalam hati dia terdetik lah, siapa pula yang jalan mundar mandi kat bilik aku ni. Bila dah terdetik, bila dah tertanya-tanya, adalah respon. Ada orang ketuk pintu bilik dia. Dia pula dengan pantas respon, "Siapa tu?" Tak ada jawapan. So dia rasa macam dah ketuk-ketuk pintu orang senyap. Okey, tapi time ni dia tak terus buka pintu. Dia tengok dekat, kan kalau pintu bilik hotel kan selalu ada macam cermin bulat tingkap kecil tu yang kita boleh check siapa kat luar tu kan. So dia pergi check, tengok tak ada orang. So dia jadi marah. Siapa yang bodoh sangat nak main-main pintu orang ni? Faham tak? Sebab dia ingatkan ada orang macam main-main. Dia pun teruslah nak gerak balik ke katil. Dia belum sempat nak ke katil, pintu dia diketuk sekali lagi. Hati tengah marah, dia nak tangkap siapa yang main-main tu, dia terus buka pintu bilik dia. Tak ada orang. Dia buka, dia tengok dah tak ada orang, baru dia tersedar macam, "Ya Allah, weh, tutup balik." Kalau kita dah nampak dekat cermin kecil tu, ruang tu tak ada orang, kita dah marah-marah, kita buka terus, masih tak ada orang, guys. Tak logik. Kalau ada pun orang yang memang ada anak siapa-siapa ke yang main menganiaya saja nak ketuk pintu jiran, kita akan boleh dengar tau dia lari ke, atau sebab kita buka immediately, kita boleh nampak dia menyorok kat mana-mana ke. Tapi ni memang tak ada. Memang tak ada. So dia terus tak sedar hati, naik katil. Dia dah tutup pintu, dia naik katil. Dia terus buka YouTube dekat phone lagi satu. Yang ni memang buka playlist bacaan ayat Al-Quran. Tapi MAV ni dia berani jugalah, sebab dalam dia dah pasang alunan ayat Al-Quran tu, dia sebut ayat standard ni lah, yang macam, "Aku tak kacau kau tak perlu nak kacau aku tak ada, macam aku datang kawasan ni bukan untuk kacau kau lah." Dia macam ada sebut begitu. Dan phone yang tengah mainkan alunan Al-Quran tu terpadam. MAV dah panik. Cuba try nak charge, sebab dia tahu phone tu bateri banyak, sebab dia tak pakai phone tu. Itu adalah phone spare. Tak boleh nak charge. Confirm lah gangguan dia adalah gangguan mistik. So dia tenangkan je lah diri dia, because MAV ni dia bukannya someone yang baru dalam dunia-dunia mistik ni, sebab dia pun seorang urban explorer. So benda-benda macam ni dia orang tahulah macam mana nak kawal, macam mana nak handle. Menenangkan diri tu maksud I adalah berzikir. Berzikir untuk tenangkan diri. Tengah berzikir, belum sempat nak tenang sangat pun, dari bathroom tu bunyi air. Bila dah bunyi air tu, maksudnya dah dalam bilik lah. Sebab tadi kan bunyi dekat luar-luar koridor je. Now dalam bilik, tak tahulah yang sama ke yang lain ke, tapi hello, di dalam bilik air. Dia pun dah bunyi air terpasang tu, dia buat bodoh sebab dah tahulah. Tak guna pun kita nak check ke, nak provoke ke, tak perlu. Kalau dia dah tunjuk diri dia bunyi macam tu, biarkan aja. So dia buat bodoh, dia teruskan berzikir dalam hati. Dalam pada dia tengah berzikir dan tengah buat bodoh, tak nak layan dekat bilik air, bunyi pipe dah terbuka tu, ada suara perempuan kedengaran jelas. Tanya dia, "Tak nak tutup ke?" Memang
berdiri bulu roma MAV. Memang seram, sejuk, memang takut dah lah time ni. Sebab dia berbunyi. Tadi macam setakat gangguan ketuk-ketuk, jalan-jalan, bunyi air. Tak sangka pula nak bersuara. Yang MAV ni terus tenang dan continue berzikir. Dia memang kuat semangat lah. Memang continue berzikir, baca ayat 3 kul, terus berzikir. Itu je lah rutin dia. Sebab phone lagi satu yang mainkan alunan ayat Quran tu tak boleh nak on kan. So dalam dia berzikir tanpa henti tu, memang dengar lah daripada dalam bilik air tu, yang ajak tutup air tu, ketawa tak henti-henti. Dia bukan mengilai. MAV cakap memang ketawa. Suara wanita yang ketawa menganjing kau. Ketawalah. Time ni sebenarnya dah nak masuk pukul 1. So MAV dalam dia berzikir, dalam dia baca 3 kul semua ni, dia terdetik juga dalam hati, takkanlah malam pertama dah kena kacau kau macam ni. Tapi MAV ni, dia walaupun dalam tu tanya-tanya kenapa lah nasib dia macam ni, dia berzikir semua, dia baca surah-surah ni tau. Tapi yang ketawa dalam bilik air tu, waktu dia baca surah, benda tu menyanyi macam mengejek lenggok bacaan MAV. Tak boleh bayangkan kalau saya kat tempat dia. Tapi MAV teruskan aja. Tapi dia geram bila yang ni dah start mengaji-ngaji, berlawan-lawan, mengejek-mengejek. Bila kita mengaji, dia pula mengejek. MAV baca ayat salam Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada setengah orang panggil doa salam ke atas Nabi Sulaiman alaihissalam. So MAV baca. Terus alhamdulillah hilang suara yang duk menganjing-menganjing dengan bunyi nyanyian dia ke atas surah-surah yang MAV baca tu. Dia pun lega. Lepas tu phone dia suddenly tiba-tiba boleh on. Ada balik bacaan tu. Yang tadi mati, tak boleh nak charge, tak boleh nak cucuk wire semua, tak boleh tu, dah on balik. And battery memang 100% ada. And then dia pergi kat bilik air tu, dia tutup balik pipe tu, dia pergi balik lah kat katil dia. Dia tidur je lah. It's been a very long night. Lega lah, lega. Dah tak ada apa gangguan, tidur. So esok tu bangun. Macam biasalah, tipikal cerita hantu. Bila pagi bangun, pedih. Aduh, pedih. Bila kena air, badan pedih. Yes. Dekat belakang badan MAV ada kesan cakaran. 3 jalur kesan cakaran. Panjang dan dalam. Di belakang badan dia. Dia tengok kat cermin. Ui, panjang betul. Dalam pula tu patut pedih. Tapi tak apalah, dia tahan je lah pedih tu. Sebab benda-benda macam ni untuk orang macam MAV, diorang memang bukan perkara baru lah kalau dah kena gangguan and ada kesan-kesan macam ni tau. Sebab dia kan urban explorer. So bila jadi dia tahan je lah sakit tu, mandi, siap apa semua. So dia keluar dari bilik air tu. Masa dia nak keluar tu, dia nampak sosok tubuh wanita berambut panjang ni lalu lintas pergi pintu bilik dia. MAV yang sepatutnya check in 3 hari 2 malam dekat resort tu, terus pack barang, check out. Terus check out. Lepas dah mandi tu, dah siap-siap, check out terus. Cari hotel lain dekat Port Dickson, dekat area Teluk Kemang. And dia kata hari kedua dan ketiga dekat hotel lain dekat Teluk Kemang tu, tak ada gangguan dah lah dekat dia. So masa dia tengah cuti dekat hotel lain dekat Teluk Kemang tu, dia godek-godek lah Facebook lah, apa Google ni semua, nak cari tentang resort dia yang berhantu hari tu lah semalam kan. So dia cek, rupanya dekat resort tu banyak sangat orang yang dah kena kacau, especially solo traveller. So dia kata macam, kiranya gangguan dia tak teruk lah. Bagi dia tak teruk, bagi I dah teruk babe. Dah teruk babe. Kalau dah kena cakar-cakar macam tu, bagi I dah teruk. I serik tu kalau nak solo travel lagi. Tapi MAV kata dia tak serik untuk travel solo. Ini sebahagian daripada pengalaman bila kita pergi tempat kita tak biasa. Kadang-kadang kita kena sedar dalam dunia ni bukan kita sahaja. Adalah hikmah di sebalik setiap kejadian. Mesti ada sebab, mesti ada hikmah semua kan. And Alhamdulillah dia pun okey.
itu saja kisah yang I ada untuk kongsi dengan korang tentang macam mana MAV diganggu dekat satu resort yang berdekatan dengan banglo rahsia ni. Banglo rahsia ni pun dia sebenarnya adalah satu banglo yang banyak urban explorer suka pergi. Sebab selain menjadi lokasi penggambaran filem 80-an, ia juga menjadi lokasi yang kabarnya sangat keras. Bila keras, siapa ada kat situ? Sudah tentulah makhluk-makhluk adikudrati. So, bila mungkin, I pun tak pasti, I punya conclusion sendiri, bila satu resort tu berdekatan dengan tempat itu, mungkin adalah yang menyinggah-nyinggah ke, yang datang mengganggu-ganggu ni semua kan. So, kalau korang nak tahu apa lagi pengalaman MAV, korang drop a comment kat bawah. Kita paksa dia hantar story lagi. Okay guys, apa-apa pun korang jangan lupa subscribe MAV channel Mr. Aki Vloggers. I akan letak link kat sini. Korang support dia. MAV ni dia selalu explore and banyak juga info-info yang dia selalu kongsi dalam video-video exploration beliau. I doa semoga tahun baru ni kurang kesengsaraan buat kita semua. And I nak ingatkan kat semua, walaupun I ni bercerita, tapi I bercerita based on apa yang orang hantar. Jadi anggap je lah kisah seram Farah Faisal ni adalah satu hiburan. Tak perlu terlalu menghukum, tak perlu nak judge terlebih tentang story orang, and tak perlu petikai apa perasaan orang rasa dalam tu je. Takkanlah ni pun nak seram, asal rasa macam tu. So anggap ini satu hiburan yang kita boleh dapat pengajaran sikit-sikit daripada kisah-kisah orang lain. So apa-apa pun, sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Okay, bye. Assalamualaikum.